Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkinna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu kefahaman para nabi-nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan Kau hiasilah jiwa kami, hati kami dengan kelembutan, dan Kau muliakanlah kami dengan takwa, serta Kau berikanlah kami kesihatan. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Bilal, seterusnya para AJK, para pegawai, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sedikit sementara kita menunggu waktu untuk solat Jumaat, mengambil masa sedikit untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya yang kita ambil daripada kitab Suwar min Hayati Sahabah, iaitu 65 gambaran kehidupan sahabat yang ditulis ataupun dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Raf'an Al-Bashar, jilid pertama, iaitu cetakan Pustaka Salam. Dan tuan-tuan jangan risau, hari ini saya tidak akan baca 65 orang sahabat. Malahan satu orang sahabat pun tak habis hari ini. Sebabnya banyak sangat cerita yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi bila kita sembang ataupun bila kita bercakap mengenai sahabat, ramai sangat sahabat yang ada atas muka bumi ini. Sahabat ni jumlah bilangannya lebih kurang 100,000 orang sahaja. 100,000 orang sahaja. Cuma bila kita belajar tentang sahabat, kita lihat kisah sahabat, kita memahami sirah-sirah sahabat ni, kita tidak dapat lari daripada mendengar seperti kisah dongeng. Sebab apa? Sebab kalau kisah sahabat itu berlaku pada hari ini, ramai yang akan mengatakan kisah ini adalah kisah dongeng. Sebab apa? Sebab kisah sahabat ni dia luar daripada jangkaan akal fikiran kita. Situ. Sebab kalau hari ini mungkin orang kata kisah sahabat ni kisah dongeng. Okey. Dan dalam kitab ini juga kita akan lihat kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengalirnya keberkatan hidup Nabi ini, ketinggian akhlak Nabi ini, dan keunikan ibadah Nabi ini, serta keutuhan ibadah Nabi yang mengalir dalam jiwa sahabat pada masa itu. Dan ada di kalangan sahabat ini yang mengambil kekuatan akidah Nabi, dan ada di kalangan sahabat ni yang mengambil keunggulan ibadah Nabi, dan ada sahabat ni yang mewarisi daripada semua yang ada ciri-ciri pada Nabi. Dan kalau kita tengok sahabat yang masyhur, Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana Nabi sendiri kata seandainya ada Nabi lagi selepas ini, maka ia adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab pernah terjadi satu kisah ketika perang Badar, yang mana Nabi tanya kepada sahabat Umar dan Abu Bakar. Masa itu ada tawanan perang. Jadi Nabi tanya kepada Umar, "Wahai Umar, ni untuk kisah ni kita kena bercerita. Saya tak boleh ikut flow buku ni. Kitab ni bahasa Melayu je. Tapi ni mukaddimah, baru tak masuk lagi sahabat. Ni mukaddimah nak bagi gambaran sahabat tu.
Nabi tanya, wahai Umar, kita ada tawanan perang ni. Sebab perang Badar itu antara perang yang terawal. Nabi tanya, wahai Umar, macam mana kita nak buat dengan tawanan perang ini? Dan jawapan Umar senang sahaja. Dan kita tahu Umar ni seorang yang tegas dan garang. Umar kata, bunuh je Rasulullah. Kalau berok ni bahasa senang, awak babi berat. Kalau bahasa senang lah, awak babi berat aja. Jadi Rasulullah agak terkejut dengan jawapan Umar. Jadi Rasulullah tanya Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa pandangan kamu ke atas hamba-hamba ni ataupun tawanan perang ini? Abu Bakar ni kita kena tahu, dia ni seorang yang jujur dan dia punya sifat ada lembut. Wahai Rasulullah, cadangan saya adalah kita memberi jaminan dia. Mana kita beri dia ni peluang untuk hidup lagi. Sebab dia ni kita tahu tawanan perang ini adalah daripada orang Mekah. Saya daripada orang Mekah, Rasulullah daripada orang Mekah, dan Umar sendiri pun daripada orang Mekah. Jadi kalau kita masa tu kita ada dengan jawapan daripada Umar kan Abu Bakar. Kalau saya Abu Bakar, oh bagus Abu Bakar ni, diberi peluang bagi masuk Islam, ambil denda saja. Dan Nabi pun seakan-akan menerima pandangan daripada Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-67, yang mana bermaksud tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Sebab apa? Sebab kalau kita membela tawanan ini, mungkin boleh jadi tawanan ini akan menjadi, kalau bahasa senang, parasit. Dia boleh menyerang kita balik, jadi bunuh. Itu kehebatan sahabat. Allah rakamkan dalam Quran pandangan Sayyidina Umar. Dan yang kedua, kisah yang ajaib yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab ni semasa ia sedang berkhutbah di masjid di Madinah. Tiba-tiba Umar kata, wahai askar, gunung, gunung. Tiba-tiba ittaqullah usikum. Tiba-tiba Umar kata, wahai sahabat, gunung, gunung. Jadi Sayyidina Ali tengok, kenapa dengan Umar ni tiba-tiba masuk topik lain? Tak tengok teks kutubah ke kalau kita kan. Jadi Ali pun tanya dengan Umar, wahai Umar, kenapa kamu tiba-tiba meminta askar atau sahabat tengok ke gunung? Jadi Umar ni hanya senyap sahaja. Bila Umar senyap sahaja, selang beberapa bulan itu pulang askar yang pergi menjaga di sepadan-sepadan ataupun membuat rondaan di celah-celah bukit, balik dia cerita dekat sahabat, wahai sahabat, semasa kami membuat rondaan itu, kami mendengar suara Umar dengan jelas yang mengatakan, wahai askar, wahai sahabat, lihat di gunung. Dan kami lihat semasa itu adanya musuh di celah-celah gunung itu. Nah, yang karamah yang ada pada Umar ni hebatnya. Dan hari ini bila kita belajar tentang sahabat ini, kita akan tahu secara tidak langsung macam mana kehidupan Rasulullah. Sebab dengan sahabat inilah kita tahu kehidupan Rasulullah, cara hidup Rasulullah. Kita menelusuri secara lebih detail macam mana Rasulullah masa itu. Dan bila kita bercerita pasal sahabat, kita kena tahu yang sahabat ini adalah orang yang sempat dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Tapi kalau dia sezaman dengan Rasulullah, tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak panggil sahabat. Kita faham situ. Okey. Dan dalam buku ini juga dia akan cerita, dia kelebihan buku ni bagi saya lah, dia tidak mengikut turutan sahabat yang muktabar. 4 sahabat lah, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Utsman. Dia tak ikut tu. Dia letak sahabat yang pertama yang kita akan tengok hari ini adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik Al-Ansari siapa? Dia ni salah satu daripada 3 orang perawi hadis yang paling banyak. Lebih kurang 2,286 hadis yang direwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi
Sayyidina Anas bin Malik ni dia juga adalah khadam Rasulullah. Kalau bahasa sekarang dia panggil hamba ataupun orang gaji. Orang yang rapat dengan Rasulullah. Dan Anas bin Malik ini semasa dia bersama dengan Rasulullah, umurnya baru lebih kurang 10 tahun ataupun 9 tahun sahaja. Dan masa itu juga semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, semasa itu umur Rasulullah adalah 40 tahun. Ya, okey. Nabi dilantik menjadi nabi dan rasul ketika umur dia 40 tahun. Dan 23 tahun itu adalah umur Nabi menjadi nabi dan rasul. Maknanya Nabi berhijrah ke Madinah ataupun sebelum ni Yasrib, umur Nabi adalah 53 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, kesemuanya umurnya 53 tahun. Masa tu orang Islam hanya dalam 300 orang sahaja yang masuk Islam ketika Nabi di Mekah, umur 53 tahun, campur dengan Nabi dan Rasul. Dan baki umur Nabi 10 tahun ini, Nabi berhijrah ke Madinah atau sebelum nama Yasrib. Itu kita kena tahu. Saya rasa semua dah tahu maklum. Cuma hari ni kita refresh balik. Kita nak ambil sedikit sebanyak kisah Anas bin Malik ini. Jadi Anas bin Malik ini, dia ni ada pok saudara yang hebat. Pok saudara dia ni nama Anas bin Nadar, yang mana semasa perang Uhud, semasa orang Islam mengatakan yang Nabi Muhammad sudah meninggal, dialah orang yang turun ke bawah dan bercakap, kalau Islam sudah kalah, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, kenapa kita masih di sini? Kenapa kita tidak syahid bersama? Sebab aku sudah berbau syurga. Masa tu ni pok saudara dia. Dan seorang lagi adik-beradik dia bersama Barak. Dan kisah yang saya cerita, nama-nama sahabat ni akan diceritakan dalam buku ni, dan insya-Allah kita akan kongsi dengan masa ke semasa lah. Nama dia Barak bin Malik, seorang yang beraib, dan kita akan cerita. Anas bin Malik ini adalah anak yatim. Ayah dia nama Malik sudah meninggal semasa dia masih kecil dan tidak sempat memeluk Islam. Mak dia nama Al-Rumaisah ataupun Junaid Milhan, mak dia nama. Anas ni semasa kecil ni dia diberi ilmu, mak dia ni ajar Anas bin Malik daripada kecil ni untuk kenal Rasulullah. Dan Anas ni, dalam kitab ni, Anas bin Malik diajar mengucap 2 kalimah syahadah oleh ibunya Ghanisa ketika masih usia kanak-kanak. Dan sanubari Anas bin Malik ini, jiwanya, mindanya sudah dipenuhkan dengan ibunya, dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, untuk menjadi seorang ayah ataupun ibu yang terbaik, kita kena menerapkan rasa cinta kepada Nabi, rasa kasih kepada Nabi itu daripada kecil lagi. Jangan umur 18 baru kita nak ajak pergi ke masjid dan surau. Jadi macam mana kita nak latih anak kita untuk sayang kepada Nabi seawal usia masih kecil lagi? Ini kita boleh ambil contoh. Rumaisah telah menerapkan kasih dan sayang kepada Nabi semasa Anas masih kecil lagi. Dan Anas ini, bila kita mendengar umat dia ni selalu cerita pasal Rasulullah ni, akhlak dia macam ni, dia punya tutur bicara macam ni. Jadi Anas ni dia macam dilamu cerita, macam orang bercerita lah. Kita selalu dengar kan, ayat-ayat orang bercerita biasa, lautan api sanggup kuredahi, biasa kan. Padahal kena mancis pun cari minyak garam kan. Anas ni dia dilamu cerita. Bila dia dilamu cerita ni, hidup dia asyik termimpi-mimpi ataupun teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika ada riwayat mengatakan Anas ni pernah bermimpi dan mengigau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita tengok hari ini, kita adalah umat yang akhir zaman, yang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah
melainkan dengan izinnya di dalam mimpi ataupun di akhirat kelak. InsyaAllah kita sama doakanlah kita dapat syafaat. Dengan jarak kita sekarang 1400 tahun, tapi masih ada lagi manusia umat akhir zaman ini, bila sebut je nama Muhammad Rasulullah, dia boleh mengalirkan air mata. Contoh yang paling senang adalah kita pergi ke Madinah, ada setengah waktu dia tengok je kubah yang warna hijau, Haji, tengok je kubah yang warna hijau tu, dia boleh mengalirkan air mata. Sedangkan itu hanya kubah saja. Tapi sebab apa? Sebab dia faham nama Muhammad itu telah sudah melekat di dalam jiwa dia. Sebut je Nabi Muhammad, tengok kubah hijau, secara tidak langsung mungkin air mata boleh mengalir. Dan kalau kita betul-betul menghayati apa yang kita selawat, apa yang kita cakap setiap hari pasal Nabi Muhammad, tak mustahil malam itu kita boleh mimpi. Sebab apa? Sebab bila kita mengingatkan seseorang itu melebihi segala-galanya, secara tidak langsung dia boleh masuk dalam mimpi. Contohnya adalah kalau berhutang kita kan, bila berhutang lama sangat tu boleh mimpi bila nak bayar hutang, tapi kita ni rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ni tidak macam tu. Kita hanya meletakkan Nabi Muhammad itu pada hari Jumaat sahaja, bila di-forwardnya mesej-mesej tentang Nabi Muhammad, kelebihan selawat. Agak-agak lah, ni bukan cerita kat sini dah, agak-agak orang yang hantar mesej selawat ke hari ni 1000 kali fadilat tu, dia tu selawat tak kepada Nabi Muhammad. Ni kita tak cerita kat sini, kita cerita dekat belah-belah luar negara. Sebab tu manifestasi cinta pada Nabi Muhammad ni tidak hanya pada forward WhatsApp, jom selawat dan sebagainya. Yang penting kita kena buat betul-betul. Bila kita cerita kita sayang pada Nabi Muhammad, tapi solat jemaah kita datang tak? Contoh, solat jemaah kita datang tak? Sebab solat berjemaah ini adalah benda yang dituntut oleh Islam, dan Nabi Muhammad sendiri anjurkan untuk solat berjemaah. Cuma kalau boleh imam-imam tu di sini lah, janganlah baca lama sangat kan, jangan baca panjang sangat, kesiankan jemaah untuk pergi kerja. Contoh, hari ni ada seorang imam di surau tu, dia tidak membaca surah Sajdah. Jadi makmum-makmum yang bekerja di luar negeri, contohnya di Melaka, di negeri sembilan yang jauh jarak kilometernya, memandangkan subuh lambat, siap WhatsApp lagi imam, terbaik imam, saya boleh pergi kerja awal sikit hari ni. Sebab imam tak baca panjang. Sebab imam tu kerja jauh juga. Jadi kena ini. Jadi berbalik kepada kisah Anas bin Malik ini, Anas ni dia dilamu rindu kerana mengingatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab selalu mendengar kisah-kisah daripada umminya Umaisah. Dan Anas ini pernah bercita-cita untuk menjejakkan kaki ke Mekah sebab rindu sangat, ataupun dia berharap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan datang ke Yasrib untuk bertemu dengan dia. Rasa sayang dia kepada Rasulullah. Dan tidak berapa lama kemudian Yasrib ataupun Madinah, kota yang sangat bertuah, beruntung kerana dikejutkan dengan berita yang gembira, yang mana berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan menuju ke Yasrib. Bila Anas dengar yang bahawa Nabi akan berhijrah ke Madinah, perasaan keriangan gembira itu tidak dapat digambarkan lagi. Malahan Anas ni pergi menunggu di setiap jalan-jalan untuk sahabat-sahabat sebelum ni datang. Dia pergi tunggu di setiap lorong-lorong, celah-celah bukit. Mana Rasulullah? Mana Abu Bakar? Tunggunya dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab dah lama dah dengar cerita, hari ni nak tengok. Hari ni nak tengok depan muka betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab dikata lagi, mata dan hati tertaut dengan jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya untuk sampai ke kota Yasrib. Setiap menjelang pada pagi, anak-anak berarak girang, Muhammad datang, Muhammad datang. Pada setiap pagi, Anas dan anak-anak yang lain ni akan pergi dan menyebut, nampak je orang lain tu
Dia tak cakap siapa dah. Muhammad datang. Muhammad datang. Sedangkan itu bukan Nabi Muhammad. Anas dan teman-temannya sebayanya berlari ke arah anak-anak bukit menjerit. Namun dia tidak melihat pun kelibat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu ketika pagi yang berembun segar dan suasana yang tenang berseri, terdengar orang berlalu, Muhammad dan sahabatnya telah hampir sampai ke kota Yasrib. Dan pada ketika itu, sekalian orang-orang di Madinah keluar dengan bersegera untuk melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana kita tahu pada ketika itu Nabi Muhammad ni penduduk di Madinah ni, dia kenal Rasulullah ni melalui cerita-cerita daripada rahib-rahib ataupun orang Yahudi. Sebab di Mekah ada pendapat yang mengatakan tidak ada orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi. Jadi penduduk di Madinah ni telah mendengar cerita yang akhir zaman ini ada seorang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Cumanya sebab kitab Injil dan Zabur ni hanya orang Yahudi. Jadi masa tu penduduk Madinah ni dah tahu dah cerita sedikit sebanyak tentang Nabi Muhammad. Bila dah tahu dan ada beberapa orang yang sudah masuk Islam semasa perjanjian Aqabah tu, ada dah beberapa orang yang masuk Islam di Mekah. Jadi cerita itulah dia akan balik cerita. Sebab tu bila dia tahu je Nabi Muhammad ni nak sampai, semuanya akan keluar untuk tengok Nabi Muhammad. Ada yang duduk di atas bukit-bukit, ada yang duduk di celah-celah pokok. Tapi biasanya budak-budak seperti Anas ni akan ke hadapan sekali lah, menjelitlah kalau bahasa senang, akan ke hadapan untuk. Dan Anas ni orang yang paling gembira sekali untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut kisah ni panjang lagi. Tapi apa yang kita nak ambil daripada pengajaran daripada kisah Anas ini, kita nak ambil pengajaran daripada seorang ayah, seorang ibu, Rumaisah, yang mana dia menerapkan rasa cinta dia kepada Rasulullah ni, kepada anak yang masih kecil 10 tahun ini, dengan bercerita tentang Rasulullah sampai Anas ini termimpi-mimpi, terigau-igau akan Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kita nak ambil kisah bagaimana kita hari ini mencintai Rasulullah. Adakah memadai yang saya kata tadi, memadai dengan kita forward WhatsApp jom selawat contoh? Adakah ia memadai dengan itu? Adakah memadai dengan kita pergi ke program-program maulid? Saya tidak kata program maulid ini tidak baik, bagus, dia menambah lagi kasih kita. Tapi program yang pertama kita harus pergi adalah solat berjemaah. Sebab itu adalah yang pertama yang Nabi anjurkan. Dan solat jemaah ni banyak fadilah seperti kita tahu. Jadi maulid ramai, boleh katakan 1000 orang berlagak, bawa spanduk, bawa anak kecil. Tetapi kenapa di surau tidak seperti datanya program maulid? Nanti Ustaz tu Wahabi lah. Tak, saya cuma kita nak buka minda kita. Buka minda kita sama-sama. Dan hari ini ada influencer ataupun artis yang buat jom solat subuh seperti solat Jumaat. Dan ada orang yang komen datang solat subuh tu bukan kerana Allah, kerana artis. Bagi saya melatih diri saya membuat sesuatu kebaikan, benda yang baik melalui paksaan. Dan insya-Allah melalui paksaan inilah akan hadirnya rasa ikhlas. Jadi janganlah kita terlampau komen banyak sangat benda-benda orang buat ni. Kurangkan komen dahulu. Buatlah yang benda-benda yang datangkan manfaat. Sebabnya orang yang komen ni belum tentu lagi dia buat. Sebab ada satu kisah seorang lelaki dah, kita bahasa senangnya, dia datang ke masjid dan dia datang ke surau.
Bila dia datang ke masjid ini, orang surau kata, oh kau tak datang dah ke surau sekarang, asyik datang masjid je. Bila dia datang surau, masjid kata, kau tak datang masjid sekarang, dia datang surau. Jadi orang ni baru lagi nak menjinakkan untuk solat berjemaah. Jadi apa yang dia buat? Baik aku tak payah datang, surau tak tahu, masjid pun tak tahu. Jadi kita nak macam tu. Jadi pesanan saya lah, sekarang ni kita ni dah macam-macam dah tanda-tanda. Kalau kita dengar dengan ustaz-ustaz selalu cerita. Jadi baliklah kepada kita, buka balik hati kita, minda kita. Adakah aku ni nak jadi seorang yang macam ni ataupun lebih lagi? Kalau kita cerita tentang macam mana nak berjaya, saya rasa di depan saya ni masing-masing ada pengalaman. Saya dulu Ustaz, 30 tahun lepas, saya susah, saya bekerja, saya ni sekarang saya dah dapat gaji berpuluh ribu Ustaz. Mungkin boleh cerita, sekarang saya dah ubah kehidupan saya daripada gaji 1,000 kepada 30,000 contoh. Tapi masa di umur 30 tahun sekarang ni ataupun 40 tahun, mungkin gaji dia 30,000, ada kenaikan. Adakah amalan dia itu ada kenaikan tak? Daripada umur sekarang 50 tahun ni, adakah masih berkurang lagi amalan dia atau berlebihan? Kita nak semakin umur kita ni semakin tua, semakin amalan kita ni semakin bertambah. Memandangkan sekarang ni bulan Rejab. Hari ni dah 7 Rejab ke 8 Rejab? 7 kan, insyaAllah, betul kot. Hari ni 7 Rejab. Kita dah dengar banyak hadis-hadis yang mengatakan bulan Rejab ini adalah bulan yang mulia, bulan ataupun fasa untuk kita masuk ke gerbangnya raja segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Yang mana Rejab, Syaban ni dan Ramadan, apa yang kita buat akan digandakan. Dan ada setengah mengatakan bulan Rejab ini, bila kita buat satu amalan digandakan dengan 70 kali. Ada yang mengatakan Syaban itu bila kita buat sesuatu amalan digandakan dengan 700 kali. Dan Ramadan mungkin 1000 kali. Adakah bila masuk Rejab ini kita niat nak buat macam tu? Janganlah jadi, tak apa Ustaz, hari ni baru Rejab, nanti Syaban baru saya sedekah. Boleh tak kita buat macam tu? Tak boleh, sebab idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Sebab apa? Kematian itu dia tak tunggu kita. Kalau hari ni masuk Rejab, kita pun niat, okey ni duit nak sedekah masa Syaban. Orang yang adakah sempat kita nak sedekah waktu Syaban? Jadi Rejab yang ada ini cuba kita manfaatkan betul-betul. Sebab kalau kita tengok di sekolah-sekolah pondok ataupun guru-guru, bila masuk sahaja Rejab ini, dia akan cuti sekolah pondok itu. Sebab apa? Guru itu dia nak buat amalan dia dengan Allah SWT, dia bagi cuti. Jadi masa tu balik buat amal ibadah sendiri. Dan kita dah belajar lama, ini 3 bulan dia ambil cuti. Dan kalau salafus soleh dulu, bila tahu je Ramadan, contohnya bulan 3, bulan 9 dia dah cuti dah. Sebab apa? Nak buat persiapan nak masuk pada bulan Ramadan, yang mana dalamnya adanya pesta-pesta ibadah yang tidak ada pada bulan lain. Sepertilah makanan juga tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan sahaja kan. Suka catering. Jadi bulan Ramadan ni kita tahu tarawihnya tidak ada dalam bulan lain. Kenapa? Bulan Ramadan kita boleh hadir solat qiyamul lail, tapi bulan lain kita tidak boleh hadir. Sebab mungkin persiapan kita tu tidak awal. Kita hanya beribadah pada bulan Ramadan sahaja. Kalau pesta makanan, contohnya kalau di Kelantan dia panggil kubat kulit. Kuih itu kalau dulu hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, dia tidak ada pada bulan lain. Hebatnya kuih itu. Jadi 7 Rejab ini masih awal lagi. Jadi baiklah kita cuba gandakan lagi. Kalau sebelum ni masuk je Rejab, kita tidak rasa apa-apa dengan bulan Rejab. Cuma tahun ni kita cuba baiki diri kita. Rejab kali ini, Syaban kali ini, Ramadan kali ini, kita cuba buat yang terbaik. Mana-mana yang masih lompong kita cuba tampalkan. Dan seandainya kita mampu mengajak orang lain untuk datang ke surau, untuk datang solat berjemaah, lagilah banyak pahala kita dapat.
Jadi saya berhenti di sini dahulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri, dan saya sendiri masih belajar dan untuk bertatih lagi. Di depan saya ni saya tahu ramai alim ulama, ustaz-ustaz. Guru saya pun, Ustaz Sapi ada, dia datang menggeletar saya. Kenapa Ustaz duduk depan Ustaz? Jadi saya undur diri dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada sendiri. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke hadapan, penugas soft-soft di hadapan, sebab nanti kesian dekat orang yang datang lambat tu ada lompong-lompong.